Allah Ta'ala, dan kita dibagi tajuk tentang faraid atau ilmu waris ataupun ilmu yang dipanggil warisan. Kita panggil pusaka. Pusaka. Satu ilmu yang kata Nabi SAW yang akan awal hilang daripada muka bumi Tuhan. Kerana manusia terlalu sukar untuk mengikuti hukum Tuhan berbanding dia merasakan hukum dia lebih besar daripada hukum Tuhan. Manusia apabila dengan harta dia membelakangkan hukum Tuhan, katanya hukum yang dia lagi adil daripada hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Akhirnya manusia memandang ringan terhadap ilmu faraid. Ya, baik. Ilmu faraid ni apa secara mudahlah nak beritahu. Ilmu faraid itu apa? Faraid itu adalah pembahagian harta warisan setelah berlakunya kematian. Ya, pembahagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang nanti kita akan tengok, dan ianya telah ditetapkan berpandukan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak kelang kabut. Bila meninggal saja kita dah ada pedoman dan tujuan dia. Ada ruang lingkup yang cukup elok. Kita pergi je kat situ, maka selesailah. Ya, selesailah masalah. Baik. Pertama sekali, kalau kita melihat dalam fiqh manhaji ala madhab al-Imam Syafi'i, fiqh manhaji, satu kitab paling mudah untuk kita faham. Ya, satu kitab yang paling mudah yang orang biasa-biasa pun belajar. Ya, yang di Malaysia ni fiqh manhaji ala madhab al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Mustafa Al-Bura, Mustafa Al-Qid dan Ali Sarbaji. Ini semua mazhab Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Antara lain mereka menyebut bahawa melaksanakan hukum pusaka itu adalah wajib. Simple. Bagi mazhab Imam Syafi'i, kalau kita kata mazhab lain tak apa. Al-Imam Syafi'i, dia punya ulama mengatakan bahawa pelaksanaan atau melaksanakan hukum pusaka itu adalah wajib. Dan ia bersandarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Asas cukup sempurna. Quran pun ada bagi tahu penyuruhan untuk kita bahagi ikut faraid. Hadis pun ada cerita. Ulama pun berijma' 75% kalau kita kata begitu. Maka ijma' itu jelas. Dan tuntutan melakukan faraid, kata dalam kitab fiqh manhaji, sama seperti tuntutan salat, zakat, muamalat, hudud dan sebagainya. Yakni hendaklah diamalkan, tidak boleh diabaikan dan tidak boleh diubah-ubah kerana ia adalah syariat yang ada di dalam Al-Quran. Nak tekan kat situ je. Nak bagi tahu untuk memahaminya, hukum dia wajib kita melaksanakan hukum faraid. Jadi kalaulah berlakunya kematian, bila berlakunya kematian, kita dah ada rujukan dah. Buka surah An-Nisa, surah keempat, ayat 11 contohnya, ayat 12 pun ada. Ya, jadi banyaklah cerita. Okey, dah ada gambaran dah. Okey, yang ni dapat banyak mana, yang ni dapat banyak mana, yang ni dapat banyak mana. Kita tak payah bersusah hati dah, sebab petunjuk dah jelas. Tapi manusia dia memang suka susah hati. Kenapa? Sebab kadang-kadang pemberian itu tidak memihak kepada dia, terutama orang perempuan. Orang perempuan confirm tak berkenan. Sebab kalau orang lelaki dapat satu bahagian, dia dua orang satu bahagian. Maksudnya kalau orang lelaki 20,000, maka dia 10,000. So dua orang lah dapat 10,000. Sama dengan satu lelaki. Isteri lagi akan terasa kalau dia tu gagal mengekalkan imannya. Kenapa? Sebab dia hanya dapat 1/8 daripada lelaki-lakinya. Maka merengeklah dia, dulu aku yang basuh berak kencing laki aku. Dulu akulah yang gendong dia daripada katil pergi ke tandas, dan akulah mandikan dia jaga 20 tahun. Tiba-tiba dapat 1/8 saja. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena hati-hati dalam hal ini. Itu satu hal. Saya nak ulang balik, melaksanakan hukum faraid adalah
wajib. Persoalan nanti nak bagi suka sama suka itu nanti dulu. Keimanan kita kena terima. Jangan termasuk dalam ada beberapa grup yang mengaku apa nama ni, sister in Islam, brothers in Islam kat Malaysia ni, yang tak suka dengan ilmu faraid, jelas-jelas menentang. Ini tak mahu. Keimanan kita adalah beriman bahawa harta pusaka itu hendaklah difaraidkan. Tuntutannya bersandarkan Quran, Sunnah dan Ijma'. Tuntutannya sama seperti Allah suruh kita puasa, zakat, hudud, haji dan sebagainya. Lebih keras disebut. Hukum faraid adalah satu hukum syarak. Ada dalam Al-Quran, tidak boleh dipertikai. Menolak faraid berarti kita menolak Al-Quran. So, menolak hukum faraid berarti kita menolak Al-Quran. Menolak Al-Quran, maka gugurlah salah satu iman, kepercayaan kita kepada kitab. Gugurnya satu iman kita, maka rosaklah kita daripada iman. Habis. Yang tu. Ada tak ancaman-ancamannya? Ada ancaman-ancaman. Cuma kita nak bagi tahu inilah kepentingan. Bagi orang Melayu, tolonglah, termasuklah Jawa dengan Banjar. Sekali lah, namanya Melayu juga. Maka janganlah mantai-mantai lebih pada hukum Tuhan. Kita kadang-kadang ni nampak jelas dah dalam Quran, tapi tak nak juga. Boleh tak kalau buat macam ni? Kalau Yahudi dia perangai, kalau buat macam ni boleh, kalau buat macam ni boleh, kalau buat macam ni dia nak cukup ustaz tu kata boleh je. Kan besok itu asbab dia nak masuk neraka. Besok kalau nak masuk neraka, dia kata ustaz tu kata. Itu bahayanya. Dan pertama kita nak tengok ancaman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ancaman Allah kata dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 13. Perasan tak? Cerita faraid banyak daripada surah An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? Perempuan. Kenapa nak bagi peringatan banyak kali kepada perempuan? Inilah hukum Tuhan yang tak boleh komplain. Inilah hukum Tuhan. Dah tentu ada kebaikan dan hikmah di sebaliknya. Pada hakikatnya, kalau Allah Ta'ala nak bagi sama banyak, boleh tidak? Boleh je. Boleh je. Kan ya? Allah nak bagi kita dekat dunia ni buat macam-macam. Tak ada harap. Boleh juga. Tapi disebabkan Allah nak test iman kita tu. Yang ni boleh makan. Yang ni jangan harap. Makan juga yang terus. Yang dia nak test kita je, sama ada kita nak dengar cakap dia ke tidak. Surah An-Nisa, surah 4 ayat 13. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. Lagi dahsyat. Clear. Inilah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tilka hududullah. Yang ni dengar kalau tak beriman juga, kau tahulah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan dalam jannah, jannatin tajri min tahtihal anhar, yang ada sungai-sungai di dalamnya. Apa ada ayatnya? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itu masuk pada ayat yang ke-14. Ya, terus lagi. Dan sesiapa yang derhaka, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa-siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas, tak mau ikut syariat Tuhan, yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka akan masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Dan walahu adzabun muhin, azab siksa yang sangat hina kepada mereka. Clear. Ayat ni khusus tentang hukum faraid. Tilka hududullah. Inilah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Sombongan manusia. Makan kita pun dia yang bagi.
Gerak dua kaki kita dia yang bagi. Nafas kita yang asma tak mati-mati. Orang tak ada asma mati. Dia yang bagi. Dan 5 orang anak dia yang bagi. Kerja kilat Motorola sampai Motorola tutup tukar nama. Kita tak mati-mati dapat rezeki. Ada ingat pada Tuhan. Kadang-kadang manusia reka, manusia lupa, dan engkarnya manusia lawan hukum Tuhan. Dalam hukum batasan hukum syariat ini, dalam hukum yang dikatakan hukum faraid, Allah awal-awal kata dah, mayyuti'illaha wa rasulahu. Siapa-siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya dan syariat di dalamnya, yudkhilhu, masuklah mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gambaran dengan jelas. Kenapa gambaran di sungai? Tuan perasan tak masa kita sekolah rendah dulu? Kalau cikgu suruh lukis pemandangan, apa gambaran yang kita nak buat cantik? Confirm first kali sungai. Sungai air warna biru, walaupun sungai. Patutnya air laut je biru kan? Air sungai. Patutnya air sungai buat air tertarik kan? Warna tertarik tu kan? Lepas tu mesti ada bukit buka, ada sampan satu pukul kali ikat kat pokok kelapa macam tu, daun dia gini. Lepas tu buat bukit, kat tengah-tengah bukit tu ada burung perang, dia burung terbang. Itulah lebih kurang. Saya sekolah juga dulu, sekolah rendah gitulah. Itulah keadaannya, gambarannya. Hari ni orang buat rumah nak ada private swimming pool dalam rumah dia. Nak air, gambaran cukup sempurna. Hari ni orang nak pergi duduk dalam hutan pun tak apa, janji ada air terjun. Janji gitu. Maka kesempurnaan Allah gambarkan esok kita berjalan di atas syurga, lantainya tu cahaya. Lantainya tu boleh nampak kat bawah tu sungai apa? Sungai madu, sungai susu, sungai arak. Sebab tu kadang-kadang saya suka gurau kalau siapa teringin nak minum arak kat dunia kau sabar sekejap. Ya, sabar sekejap. Esok mati kau tak payah pakai botol, terjun je dalam sungai tu. Gong. Ia dalam Quran kata malah ianya tidak memeningkan, malah ianya menyegarkan. Sabar sekejap aja. Maka ini yang saya nak bagi tahu kepada kita semua. Bersandarkan surah An-Nisa surah keempat ayat 13 dan ayat 14 ada ancaman kepada kita. Seandainya kita enggan mematuhi, belum apa-apa, iakah yang Quran Ustaz? Alah nak bagi sama banyak kan? Dah mula dah. Alah faraid bukannya tu jaga. Allah kata tilka hududullah. Ini had dia. Tak boleh lompat keluar daripadanya. Siapa yang ikut, mungkin rezeki dia sikit, nampak sikit, tapi barakah dia lebih. Orang perempuan dapat berapa? 1/4 berbanding orang lelaki dapat 1/2. Jadi kalau orang lelaki dapat 50,000, dia 25,000. Itu kalau mak bapak kata banyak. Kalau mak bapak tinggal 5,000 je, maka dia dapat 2,500 je lah. 2,500 berbanding pula lelaki tanya pula tu, berapa dapat? Pinjam dulu boleh? Tu kan. Itu pula tu. Maka tak, dapat yang sikit tu, rupa-rupanya barakah sikit tu kan. Dia boleh beli ubat untuk anak-anak dia. Suami kencing manis dalam tinggi kita, gaul, apa semua dia beli ubat. Dapat spend duit tu sedikit untuk mak mentua duit. Dia boleh share. Masjid dapat rasa sikit, seorang taufiqiyah dapat tabungnya dimasukkan sikit, dia barakah. Kadang orang nak banyak, dapat macam-macam. Tapi benda tu dihamburkan pada tempat yang tiada manfaat. Ini kerugian manusia. Saya ulang balik. Tilka hududullah. Hukum faraid adalah satu ketetapan daripada Allah yang tak boleh diubah dengan pandai-pandai kita. Kata Allah, orang yang mayyuti'illaha wa rasulah, apabila orang itu taat kepada Allah dan Rasul, maka disediakan baginya syurga. Dalam keadaan Allah beri gambaran syurga pun manusia sombong. Tentu ini dengan azan kan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Patut kita jadi apa? Allah tawarkan kita 27 kali ganda. Oh, besar.
Solat sendiri dapat 1. Allah tawarkan perjalanan kita, kaki kanan keampunan dosa, kaki kiri diangkatkan tingkatan iman. Setiap langkah Allah tawarkan, datang ada satu tempat khurfatun. Dalam syurga Allah bagi satu taman buah-buahan yang ranum masak sentiasa. Balik dapat lagi satu taman. Allah tawarkan kita lagi setiap kali main, mereka masak, pilih, dapat. Bukan dekat boleh makan, bungkus lagi. Itu pun tak nak datang juga. Ruginya manusia. Rugi, sangat-sangat rugi. Dan setelah ini indahnya Islam. Sebelum Islam kata hukuman, tapi Islam bagi dulu siapa buat masuk syurga. Tapi kalau dia degil juga, dia terfikir, tak mau, maka wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa-siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, melampaui batas ataupun mengabaikan hudud ataupun had hukum yang telah ditentukan, yudkhilhu naran, masuklah mereka ke dalam neraka, khalidan, kekal di dalamnya. Walahu adabun muhin, dalamnya kena azab yang sangat-sangat hina. Azab ni dia ada dua keadaan. Satu azab macam dalam keadaan terhormat, satu azab dalam keadaan yang hina, campak ni tu je. Maka itulah keadaan dia. Batasan bagi orang yang dia tak mau ikut hukum faraid. Okey, hal lain kita akan bincang kemudian. Tapi nak bagi tahu yang tu dulu, ada ke tidak dalam Islam hukum agamnya? Ada. Boleh rujuk banyak ayat dalam surah An-Nisa. Ya, semuanya ada dicerita begitu. Jadi orang perempuan kena lebih faham, sebab surah ditujukan kepada orang perempuan. Maka dia kena lebih faham. Dia sebenarnya tak boleh komplain kalau mana dia dapat sedikit daripada orang lelaki. Cuma bila dah sebut ni ada orang perempuan tanya, Ustaz nak tanya sikit. Orang lelaki dapat 20,000. Jadi orang perempuan dapat 10,000. Mana adil? Tu. Mana dia kalau tak adil dia kata, mana cik? Kan? Saya ingat, saya kata, ni bukan acik-acik buka pintu. Kan? Ini bukan acik-acik, ini hukum. Kan? Dia kata mana acik? Tak. Simple je. Katakanlah yang lelaki ni sudah berkahwin. Dia kematian mak dia, maka dia dapat RM20,000. Bila lepas dapat RM20,000, dia balik ke rumah, dia bawa RM20,000 itu, hartanya menjadi hak milik isterinya dan menjadi hak milik keluarganya. Dan dia kena berbelanja hartanya untuk seluruh keluarga. Dan dia juga dipertanggungjawab untuk jaga maknya kalau yang meninggal itu ayahnya. Kakak-kakak yang perempuan yang dapat sikit-sikit, dia dipertanggungjawabkan, bukan ikut suka hati balik beli TV plasma je. Tak boleh. Dia dipertanggungjawab. Tapi kalau perempuan, dia seorang isteri, maknya meninggal, apa dia dapat? Dia dapat 10,000, contoh yang tadi itulah, 10,000 satu perempuan. Dia bawa balik 10,000 tu senyap, apa pun tak cakap. Apa pun tak cakap. Yang macam mana? Settle. Settle ke? Oh, tu kan. Lepas tu, harta tu jadi hak milik siapa? Jadi hak milik dia bulat-bulat. Bukan suami nak mengambil hak itu, melainkan isteri yang nak bagi. Kan? Hak anak-anak tak ada. Itu semua hak milik dia. Jadi siapa yang untung? Perempuan lah untung. Dapat beli handbag, beli tudung bawal tenggiris. Siakap jangan mahal sekarang. Ya, sungguh, jangan. Oh, kita tak apalah Ustaz, itu orang yang dah kahwin, orang belum kahwin, sama tak? Orang lelaki bila nak menikah, dia kena bagi mas kahwin. Dia dapat 20,000, mas kahwin dengan kedua saudara, habis 20,000. Bagi dapat, perempuan dapat. Kan, adik-beradik dia perempuan nak menikah, dapat 10,000. Masa nak menikah, dia bagi ke? Tak, lelaki bagi 20,000, jadi 30,000. Yang makin miskin siapa? Jantan. Itu je. Bila dipahamkan begitu, malah orang perempuan isteri, walaupun awak dapat 1/8, tetapi awak berhak untuk tuntut di mahkamah harta sepencarian selama awak hidup berapa puluh tahun dengan dia tu.
Jadi kalaulah harta yang dia tinggalkan itu 1 juta, isteri berhak tuntut 0,5 juta di mahkamah. Dan dia layak dapat. Contohlah rupiah, ringgit. Contoh. Baik. Jadi pada hakikatnya jelaslah. Hukum ni sangat jelas. Jangan kita main-main dari hukum. Hukum faraid itu baik. Contoh pembahagian. Contoh pembahagian ada dalam surah An-Nisa, surah perempuan juga, surah keempat ayat 11. Okay. Allah kata dalam Al-Quran, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu haddil unthayain فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. An-Nisa surah keempat ayat 11. Apa kata Allah? Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka kepada anak-anak kamu. Macam mana? Iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Itu yang kita sebut tadi tu. Maksudnya lelaki dapat 1/2, jadi perempuan dapat 1/4. 1 bahagi 2, itu lelaki. Perempuan 1 bahagi 4. Sini dengan sini, macam tu bagi faham. Jadi nampak perempuan tu kecil sikit. Kecil sikit. Hukum dari mana? Hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Okay, jangan guna yang kita kata kaedah manaci tu. Dia tak boleh. Ya, itu kita kena faham. Satu lagi. Kemudian, tetapi jika anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka 2/3 bahagi sama banyak. Kalau seorang 1/4. Kalau 2, 3, 4, 5, 2/3 daripada harta yang ditinggalkan tu bahagi sama banyak semua anak perempuan. Itu. Kemudian, dan jika anak perempuan itu seorang saja, masa dia meninggal, ada seorang anak perempuan. Anak tak ada lah. Itu je yang ada. Anaknya tunggal. Jadi, dia dapat separuh daripada harta mak ayahnya. Itu kalau dia tunggal. Kemudian, tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapa. Contoh siapa? 4-5 hari lepas saya ada program Tanyalah Ustaz. Tajuknya aurat dalam solat. Dan selepas program tu ada kru seorang datang duduk sebelah dengan meja saya. Dan dia kata, Ustaz, habis ni nak tanya soalan sikit. Kita boleh, tak ada masalah. Kru pun tanya soalan juga, bukan kata orang lain aja. Bukan Omar Abdul Majid je dia telefon tu. Ya? Jadi dia pun tanya, dia kata, Ustaz, macam ni nak tanya, ada orang bujang meninggal. Orang bujang, maksudnya belum kahwin. Kan, yang ada mak dengan pak dia, adik-beradik dia semua lah. Jadi macam mana pembahagiannya? Pembahagiannya adalah kalau dia mati, katalah dia tinggalkan harta, maka harta tu 1/3 dapat kat maknya, 2/3 dapat kat bapaknya. Adik-beradiknya tinggal harapan. Kau jangan merapu sangat. Ya, adik-beradik tinggal harapan. Kau jangan mengending-mengending. Adik-beradik ke apa? Adik-beradik ke apa? Orang tu susah, orang tu sakit, kau muka pun tak nampak, tiba-tiba nak tanya berapa. Dalam hukum, kalau dia bujang, mak dapat 1/3, ayah dapat 2/3. Habislah tadi 3/3. Tapi,
Kalau ayah dia meninggal, yang tinggal mak je. Yang tinggal tu mak je. Maka barulah hijab tu terpotong, boleh turun pada adik-adiknya. Jadi macam tu. Lebih kurang kita kena faham dari sudut tu. Jadi dia adalah perkiraan 1 lapis, perkiraan 2 lapis, 3 lapis dan sebagainya. Tambah hari ni perkiraan kita mudah. Kita bukan hanya ada kalkulator niaga je, kita ada kalkulator faraid. Ya, dia boleh tolong kira bagi kita. Baik. Kalau pula si mati tu ada beberapa orang adik-beradik, maka bahagian ibunya 1/6. Macam contohnya bila suami meninggal. Suami meninggal, okey, ya, mudah-mudah kita katalah suami meninggal. Kalau isteri meninggalkan, dia kata kita meninggal lain. Okey, baik. Satu lagi, isteri saya ni isteri baru saya. Nak beritahu, isteri saya isteri baru. Umur 28 tahun. Muda. Saya dia berkata, Ustaz nikah muda, alhamdulillah. Isteri saya meninggal akibat kanser payudara. Ya. Jadi bila anak murid komplain Ustaz meninggal, Ustaz nikah, komplain. Asal Ustaz nikah cepat sangat? Dia tak laku. Dia dah tak laku, komplain orang nikah cepat. Allah berlebih. Kadang-kadang anak murid ni dia mengaji dengan kita, mengata dengan kita pemberitaan. Dia mengata dengan kita. Kau bayangkan kalau Ustaz kata saya takkan maafkan, saya tuntut awak esok kat medan mahsyar. Nah, ya betul. Tapi kita pula kata tak apalah, kau kata apa dapat pahala. Kan ni elok je, bahagia je. Berat makin tambah elok je. Tak ada masalah apa. Okey, ini isteri saya. Alhamdulillah kami mau nikah lebih kurang 2 bulan lebih. Masih pengantin baru lah, kalau siapa nak bagi hadiah. Okey, ada pengantin baru. Okey, baik. Jadi kalau katalah suami meninggal, isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Isteri dulu 1/8. Nampak kecil no? Kan? Yang kedua, turun kepada mak dengan ayah si mati. Maksudnya mertua kepada isteri ya. Yang ni selalu saya sentuh. Sebab apa? Isteri yang kematian suami, dia tak bagi reda tu kepada mak dengan ayah mertua dia. Ini bahaya besar. Saya sendiri, ketika isteri saya meninggal hari itu, saya kira depan isteri baru saya. Mana-mana reda arwah, saya kira 1/6 ayah dia masih hidup. Mak dia meninggal, tapi ayah dia masih hidup. Bagi tak? Bagi. Kita bagi hak mereka. Bukanlah kita banyak pun, tapi itu hak dia orang. Maka kita kena bagi. Suami meninggal, pembahagian pertama adalah 1/8 kepada isteri. Kalau isteri ada 4, Ustaz, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Macam tu. Okey. Pembahagian yang kedua dibagi kepada 1/6 ayah si mati dan mak si mati jika hidup. Kalau mati tak payahlah. Pembahagian yang ketiga 1/4 kepada anak perempuan kalau seorang. Kalau 2 orang dan lebih, 2/3 bahagi sama banyak. Dapat tak anak perempuan? Dapat. Pembahagian yang keempat 1/2 iaitu kepada anak lelaki. Setiap seorang 1/2. Lepas tu ada lagi tak adik-beradik ke gitu, tak ada harapan. Bila ada anak lelaki, maka dia jadi hijab. Macam tadi hidupnya ayah, tak pergilah pada adik-beradik. Kalau ada anak lelaki, maka adik-beradik tak dincang. Jangan tu datang nginding. Tak ada. Tu kena faham. Itulah pembahagian dalam agama. InsyaAllah cerita dia sangat mudah sebenarnya. Baik. Kemudian saya ulang balik. Yang pertama, anak lelaki, satu bahagian anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Jadi 1/2, 1/4. Macam itulah. Kemudian kalau anak lelaki itu 2 orang dan lebih, anak perempuan itu maka 2/3 bahagi sama banyak. 2/3 tengok 2/3 tu harga ada 750,000. Bahagilah sama banyak. Contoh begitu. Dan jika anak perempuan itu seorang saja yang mati, tinggal anak perempuan itu tunggal, maka anak perempuan itu dapat 1/2 daripada harga si mati.
saja nak sebut je lah. Kalau ikut tak ada masalah untuk kira lah benda tu. Dan bagi ibu bapa si mati, ingat, okey, tiap-tiap seorang daripada keduanya seperenam harta yang ditinggalkan oleh si mati. Yang tadi tu, yang kisah tadi tu. Kalau si mati itu ada adik-beradik, maka bahagian ibunya adalah bahagian ibunya adalah 1/6 kalau ayah dia mati, baru pergi kepada adik-beradik. Kalau ayah dia hidup, adik-beradik ada harapan. Kan hari tu ada juga viral pasal artis kita meninggal, kemudian ada pergolakan viral sikit, isteri dia dengan adik lelaki dia apa sebagainya kan. Dia viral sikit sebab tak faham ilmu. Sebenarnya kalau faham ilmu tak ada gaduh-gaduh. Dia mudah je, tak ada gaduh-gaduh. Kalau ikut Quran, siapa pun tak ada gaduh. Tak apa dah, Allah bagi macam tu. Apa kita nak gaduh? Kata tu bukan kita punya, kata tu arwah yang punya. Apa sibuk penuh? Kalau kau nak rajin pergi kerja lah, buat overtime. Dia meniaga kalipat pusing ke, tipu kalam ke, gitu begini. Ya, baik. Dan kemudian pembahagian itu adalah sesudah selesai wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan setelah selesai hutang si mati. Yang ini kita akan kupas selepas ini insya-Allah. Dan ibu bapa, anak-anak kamu tidak kamu mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat dan banyak manfaat pada kamu. Kita tahu. Kita ada 16 orang anak contoh yang 16 banyak no. Katalah ada 6 orang anak, mana satu yang berfaedah untuk kita tidak tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji dalam hadis, kita ada 3 benda je yang akan bawa pahala sampai mati. Yang pertama sekali, sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kita. Kenapa Nabi letak sedekah jariyah pertama? Sebab sedekah jariyah ni semua orang boleh buat. Dia tak ada rasa terpinggir. Jadi mudah dapat lah. Jadi macam mana nak buat? Ni waktu hidup, sedekah dah rajin. Datang surau, sentiasa ada duit RM5, RM10. Kalau rasa sikit, buat RM50. Ya, kadang kita manusia memang macam tu. Al-bakhilun wal-kedukut. Betul? Masa pergi pasar tu, komplain. RM50 masuk, pergi keluar apa pun tak ada. Tak ada nilai. RM50 bawa datang surau, besar penuh. Nak masuk dalam tabung tu, besar penuh rasanya. Tapi masa surau tadi, masa pergi pasar, rasa sikit. Itu manusia. Maka saya selalu ulang tuan-tuan, orang yang paling cerdik adalah orang yang apabila dia ada harta dan dia gunakan sedaya mungkin kerana dia yakin bahawa penggunaan itu Allah simpan hartanya itu dalam syurga Allah Ta'ala. Katakanlah dia ambil, dia guna anak dia nak sambung pengajian, masuk UiTM, MRSM, tak payah buat pinjaman loan, tak payah buat pinjaman dengan PTPTN. Guna duit kita, duit simpanan kita ada, guna. Kenapa? Sebab kita sedang mengirim pahala melalui pendidikan dan pahala tu Allah simpan sebagai bukti di syurga. Besok dah mati, tak boleh bawa dah. Nak bawa harta, bawa ketika hidup. Kirim dengan ibu tunggal, ibu yang hampir meninggal, ibu yang kena tinggal, yang mana-mana aja lah. Kirim dengan orang miskin. Kalau tak ada tempat nak kirim, Ustaz Tahfiz, Ustaz Abdul pun ada. Kirim je lah. Hantar je sedekah, maka sampailah kepada Allah Ta'ala. Dia orang paling cerdik. Dan orang yang paling bodoh lagi banyak. Siapa? Orang yang ada harta, nyimpan. Kira jumlah. Nyimpan. Kira jumlah. Gigi makin hilang. Kencing manis darah tinggi makin naik. Nampaklah. Itu asma. Tapi dia nyimpan tu kira mati badan tu. Dia sungguh. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Siapa sayang kerja, apa pun tak boleh buat. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta. Ya, anak beranak ni semua dia akan jadi apa? Dia akan jadi ujian. Zinatul hayat, dia jadi perhiasan. Nampak cantik. Dia jadi macam Fata Morgana.
Cui, bahasa Allah. Kita duduk atas highway, tengah panas, kita nampak macam air atas air, fatah dan pergi, tak ada. Itulah dunia. Cantiknya, buat rumah, umur 60, dapat KWSP, besarkan rumah. Tak ke gila? Gila sungguh pada ketika itu. Ketika umur 60, anaknya seorang duduk Syahadah, seorang pergi duduk Sabak Bernam, seorang pergi duduk Johor. Tinggal dia berdua je. Tunggu seorang kencing manis, seorang dalam gigi. Apa lagi nak? Berjalan pun mengisut. Dulu berdua ni jalan bau minyak wangi. Sekarang dua-dua bau minyak angin. Iya, sungguh. Apa lagi nak Allah? Hanya kita yang nak berubah kalau kita nak. Tapi kalau kita tak nak berubah, tak ada harapan. Dulu, isteri saya dia muda, dia boleh bawa jalan tu masih ada minyak wangi tu. Dia tolong bawa satu kotak ubah. Itu beza dah. Dia beza. Ini nilai dia yang kita perlu belajar lah ya. Kita belajar insya-Allah. Dunia adalah satu tempat. Saya selalu ingatkan kata-kata mudah dalam Facebook. Dalam Facebook tu ulama-ulama contemporary dia menyebut bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat kita kekal. Okey, baik. Kita azan dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Saya ceramah tak lama tuan. Cuma kita nak bagi poin bagi faham. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada apa yang perlu kita buat bila berlakunya kematian, kita ulang balik. Kita kena ingat bahawa hukum faraid adalah satu syariat dalam agama. Siapa meninggalkannya, siapa membenci dan engkar, maka gugurlah salah satu daripada kepercayaan iman, kerana itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dia jatuh kepada hal sama seperti kita tinggalkan solat, puasa dan sebagainya. Dia jadi ismun kabir, dosa besar atau al-kabair. Okey, semuanya terletak dalam hadis Nabi dan terletak dalam Al-Quranul Karim. Maka disebut dalam kitab fiqh manhaji tadi itu, kita ingat. Dan seterusnya Allah dah jelaskan bahawa hukum ini adalah hududullah, hukum Tuhan. Siapa ikut, maka syurgalah baginya, dalam tu syurga keamanan yang itu. Siapa engkar, maka nerakalah bagi dia, malah disebut kalimah khalidan, kekal di dalamnya. Ini semua kita faham. Dan contoh pembahagian juga telah kita sebut. Isteri 1/8. So kalau kalau suami meninggal, isteri 1/8. Kalau isteri meninggal, suami 1/4 sebab dia dua kali ganda daripada isteri. Macam tu saya ulang balik. Kalau suami meninggal, isteri 1/8. Mak, bapa si mati 1/6. Anak perempuan seorang 1/4. Tapi kalau lebih 2, 3, 4 orang, maka 2/3 bahagi sama bagi. Anak lelaki setiap seorangnya 1/2. Bila mana ada anak lelaki atau orang lelaki, maka renta tu dia tak akan pergi ke mana-mana. Dia hijab, dia halang tadi tu. Kalau anak perempuan semua, itu mungkin pergi ke tempat lain. Jadi kalau rasa belum ada anak lelaki, usaha. Usaha. Sekarang mana tahu dapat anak ketika umur 48, perempuan 48, suami 58. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Okey, baik. Kemudian waktu ni memang saya plan lepas azan baru kita tengok apa dia. Maka dicadangkan dalam hukum, dalam beberapa kitab, dan saya tengok apa yang tertulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika dia menjawab jawatan mufti wilayah persekutuan itu, ada dalam web dia tu, dia punya cadangan dan rentetan amalan cukup cantik, lembut dan cukup cantik dan kena kepada hukum, cukup sempurna. Apa dia kata? Apabila adanya kematian, perkara pertama sekali, gunakan harta si mati untuk urusan jenazah. Anak beranak, tolong jangan cerdik sangat. Never mind. I have my own mind. Cik, lagak. Kan saya ada duit.
saya ada bisnes begini. No. Waktu dia hidup, dia beramal dan buat pahala. Waktu dia mati itu pun kita masih menggunakan hartanya, dapat lagi pahala. Waktu lepas dia dikebumikan, kita guna lagi harta untuk kebaikan, dapat lagi pahala. Non-stop pahala. Jadi seandainya dia tinggalkan harta, maka perkara pertama sekali, kalaulah dia ada duit, sama ada duit itu duit dalam simpanan bank, ada duit cash yang ada pada dia, tok-tok kita dulu kita akan jumpa bawah tutup, bawah tutup dia kata dia tak tidak, dia dah tutup, ya. Kemudian kita akan jumpa dan gunakan yang ni lah yang paling besar. Cuma kita tak cerdik, kita buat ikut suka hati kita. Okey, baik. Tak apa kalau ada khairat kematian. Contohnya saya setiausaha khairat kematian di tempat kami. So khairat kematian, tak apalah kata kita guna duit tu dulu, tapi ganti balik duit tu dengan duit dia, ya, duit khairat kematian tadi tu kita buat benda lain untuk dia juga. Jadi kena ingat perkara pertama, apabila berlakunya kematian, orang yang menjadi waris kepada si mati guna harta yang ditinggalkan oleh si mati untuk uruskan. Sama ada uruskan yang pertama untuk bayar pengurusan dia di hospital sebelum check out daripada hospital. Sama ada bayar kereta jenazah daripada hospital sampai ke sini. Kemudian waktu mandi dia, urusan mandi kena bayar, tak apa, tak ada masalah. Kemudian kain kafan dia, kemudian ketika mandi dia, kemudian apa sajalah sampailah bab urusan lain. Bab solat kalau kena bayar, saya juga tak setuju. Pengurusi, tok imam, semua AJK kena didik orang kampung kita. Ada orang mati aja, waris akan duduk kat depan pintu tu. Dia tak sembahyang. Masa nak lupu pada. Dia tak sembahyang, dia duduk depan pintu tu, pegang envelope warna putih. Siapa yang keluar bagi. Ini dia tadi. Kalau bagi dia 50. Akhirnya ada rombongan-rombongan tertentu yang dia orang memang kerja tu je. Siap van, ada orang mati je pergi, ada orang mati pergi. Buat pendapatan sampingan. Ini sepatutnya tak boleh buat. Sepatutnya agama, ibadah kita bukan ibadah dengan bayaran tertentu. Malah jangan sesekali buat perangai upah orang mengaji Quran atas kubur. Kalau mak kita yang mati, siapa kita dengan dia? Kita anak kita lah yang baca. Asal semua orang lah. Sebab Nabi dah sebut, kalau kamu hidup sampai akhir zaman, kamu akan nampak orang baca Quran dan minta upah. Tu. Siap cakap tu kan? 30 juzuk, 3,000. Itu kan akhirnya macam itulah keadaan. Baik. Itu pertama bila ada kematian, guna harta yang ditinggalkan untuk urusan pengkebumian dia. Yang kedua, sebarang bentuk hutang yang ditanggung oleh si mati, maka selesaikan terlebih dahulu. Selesaikan hutang terlebih dahulu, yakni hutang yang tiada kontrak. Kalau hutang rumah, jenuh kita nak bayar. Hutang pula bagi 2,000. Mana jadi duit? Hutang yang tak ada kontrak, hutang catering. Anak dah anak 5 dah, bayar je belum. Dan caterer tu hantar surat, telefon hantar WhatsApp, minta darah dia belah tapak dah. Bayar je belum. Itu hutang tu imam. Tu imam kita duit banyak. Kita pun berhutang, repair tu, hutang ni banyak. Hutang pengurusi. Selesaikan semua, selesai. Tak mau. Hutang orang perempuan, pergi tempah baju kurung, baju tu sampai koyak lah, bayar ni belum. Ada tu, settle yang tu. Yang kontrak tak apa, nanti kita tukar tanggungjawab, pindahkan tanggungjawab kepada anak. Tidak apa. Yang ketiga, sebarang bentuk acara ibadah yang membabitkan harta yang belum dilaksanakan, sama ada dia badal haji atau zakat pada tahun itu, atau nazar yang belum ditunaikan, maka yang tu dulu. Sebab tu Islam kata bukan faraid dulu. Bukan faraid. Gunakan harta untuk pengurusan dan perkebumiannya. Dah selesai belum? Dah.
Kemudian selesaikan hutang si mati, dah selesaikan. Dah selesai dah. Lakinya ada lagi, ada. Cuba tengok ada ke tidak. Haji dia belum buat. Kalau belum buat badan haji. Kalau ada zakat tahun tu belum selesai, maka settlekan zakatnya. Kalau ada nazar, mak dulu duk nazar aku. Mak kata, aku ni buka-buka PKP ni aku bernazar. Aku bernazar, kemudian nak buat sesuatu begini. Faham kata PKP belum buka PKP dia meninggal. Maka dia tak sempat buat. Maka kita tunaikan nazar dengan menggunakan harta yang dia tinggal. Tapi syaratnya nazar tu perkara baik. Nazar tu dia perkara baik, bukan perkara buruk. Bukan dia kata aku lepas PKP ni nazar nak solat 5 waktu tak payah tinggal. Tu bukan nazar, tu bengong benda tu. Solat 5 waktu memang tak payah nazar, memang kena solat. Ya. Baik. Seterusnya yang keempat, jika si mati berwasiat berkenaan dengan hartanya ataupun niat berwakaf, maka hendaklah dilaksanakan. Tetapi syarat wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 daripada hartanya. Dia ada 100,000, tiba-tiba dia wasiatkan dengan pengurusi surau, aku kalau mati besok kan, ambil 50,000 harta aku letak kat surau At-Taufiqiyah, maka wasiat tak sah. Sebab tu dah 1/2, 50%. Dia tak boleh lebih daripada 1/3. Sebab di Islam tak nak kita tu bagi harta pada orang lain, anak-anak tak cukup makan. Islam tak ngajar gitu. Islam tak nak anak-anak ditinggalkan miskin gitu. Kalau ada wasiat, maka selesaikan wasiat terlebih dahulu, kena ingat, tetapi tak boleh lebih daripada 1/3. Katakanlah dia wasiat tadi tu 50,000 daripada 100,000, maka apa yang boleh ditunaikan oleh pengurusi tadi, ambil 1/3 sahaja, bagi pulang balik pada keluarga dia, pada warisan. Baik, seterusnya selepas semua itu, hendaklah berhaklah hartanya itu difaraidkan mengikut ketentuan syaraknya. Urus dah jenazah pakai duit dia dapat pahala. Hutang selesai, alhamdulillah, roh dia tidak tergantung di negeri akhirat. Kemudian buat badal haji, dia dapat pahala. Tunaikan zakat, buat pahala. Nazar tadi, dia dapat pahala. Kemudian bila dia ada kita panggil, ada wasiat, kita tunaikan wasiat, pahala lagi pada dia. Dan kemudian selepas itu barulah kita faradinkan. Bila dah habis, dah selesai urusan untuk dia, barulah harta tu kita bagi pada orang hidup. Barulah kita bagi pada isteri 1/8, mak bapak dia 1/6, anak dia 1/4, anak lelaki 1/2, yang tu kita bagi-bagikan. Itu yang dikatakan hukum faraid. Sebelum membahagikan sama rata, seandainya ada orang yang kata, Ustaz, kami alhamdulillah, kami tahu dah bahagian kami begini. Tapi rasa kesian dengan akak. Akak kami ada 6 orang. Dia ni lelaki, 2 orang lelaki contoh. Dia mesti dapat lebih. Akak kami 6 orang ni, dia ni hidup susah daripada dulu. Dapat suami pun pion dah jadi kerja ni. Pion tu dulu pun dispatch boy. Lebih kurang itu lah. Ustaz, kesian Ustaz, suami dia orang ni semua pandang dia rider. Motosikal rosak pancit. Siap. Jadi yang lelaki kata, kami nak tadi pada hak kami kepada dia orang masa itu. Itu yang dikatakan, sebelum membahagikan sama rata, hendaklah dilakukan faraid terlebih dahulu. Yang ni menceritakan ni hak ni, yang ni hak ni, yang ni hak ni, ketentuan yang Allah bagi. Tapi asbab kepada kasih sayang kita kepada yang perempuan, sebab yang perempuan ni tak ada orang yang di keluarga dia susah dan sebagainya, maka ketika itu tak apa. Adik-beradik lelaki kata tak apalah, kami baru dapat air lestari je. Contoh, kami baru dapat itu, kami baru dapat ni, maka tak apalah, kita ni kita bagi sama banyak lah. Masa tu boleh tak? Boleh tak? Tapi syaratnya diberi faham hukum Tuhan yang tadi. Itulah sebab tu kalau tanya saya tetap kata jangan bagi sama banyak. Dapat dulu yang lelaki jumpa kakak dan kakak. Itu yang terbaik. Kenapa? Sebab kita mengekalkan hukum Tuhan.
Hukum Tuhan dan pertanggungjawaban atas orang lelaki. Adik, ni tahu lelaki kau kena bawa kerja. Itu barulah dia datang kasih sayang. Ini perkara besar lah dalam hidup kita. Dan apa dipanggil di sini? Maka juga dicadangkan supaya pembahagian harta pusaka itu dilakukan secepat yang mungkin. Ini pun masalah orang lain. Atuk nenek kita punya masalah dulu nak tukar nama takut, tengok dalam kerat 188 orang. Bahagi dapat seorang 1,5 kaki. Kau rasa? Tak nama orang pun tak boleh. Itu masalah kita. So orang zaman ni bila dia faham tentang agama, maka segerakan. Kalau kata dia tak mau pusaka dia jadi pelik-pelik, maka dia hadiah pada anak dia siap-siap. Contoh, orang yang dah umur 60 dapat duit KWSP, ada rumah 2 biji 3 gitu gini, tengok anak-anak kita yang mana susah. Sialnya. Kan dia tu dah susah, anak perempuan, dia pun susah, SPM pun tak lepas 3 kali semua S. Start lepas-lepas 3 kali semua S. Kan SRP lebih kurang macam tu. Bolang, tak apa macam ni. Kan nak marah tak boleh. Kan ada kita pun bakal. Jadi macam tu lah tujuannya. Apa jadi sihat? Dapat laki pula lebih kurang S juga. Lebih kurang S juga. Maka kita yang ada kata siap ni adik. Rumah dekat flat Taman Cahaya, Taman Medan Cahaya ni, unit sekian-sekian. Ni ayah tukar nama kau. Ambil siap-siap. Itu namanya hibah. Hadiah ketiga hidup. Sebab tu kita tak boleh waris, tak boleh wasiat kepada pewaris. Tak boleh. Waris yang terima faraid, dia tak boleh terima wasiat. Kalau tidak dia dapat 2. Tak adil. Ya? Maka kita boleh bagi hadiah ketika hidup. Anak-anak lain boleh komplain. No way. Kereta tu aku yang punya. Aku nak bagi kat siapa, itu aku punya hal. Kadang kasar bunyinya. Tapi memang tentu. Anak ni. Tapi masalahnya kita ni pelik. Boy, kalau anak yang masuk universiti, masak bola ayam. Kalau anak yang SRP tak lepas, kau tengok kat dapur apa yang kata kau talan je lah. Perangai kita. Betul. Anak menantu kalau yang balik itu kan, kalau yang balik tu anak menantu bawa balik kereta BMW pakai. Kita bukan main keluar dari tempat tidur kita tu, bagi dia orang tidur lagi kita tidur atas sofa tak apa. Tapi kalau anak yang miskin-miskin ni, mama dan papa tak ada kat rumah, kau tengoklah tak ada pergi dah kat rumah. Ni saya jumpa banyak macam dah. Ini jaga-jagalah. Bagi kita orang lelaki saya tak ada masalah, orang perempuan banyak masalah. Orang perempuan banyak masalah. Tambah-tambah kalau menantu tu bawa balik rasuah. Bagi rasuah lagi. Beli baju kurung, beli tu, beli ni, akhirnya kita lupa ya. Dan adil, ingatnya, adilnya Allah tak bagi 50 tak. Adilnya Allah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau anak kita yang miskin, maka kita tolong dia. Yang kaya, itu dia dah dapat rezeki. Ini kita tak pergi rumah yang miskin. Ini jadi masalah. Ini kita fahamlah. Jadi kita seharusnya disegerakan harta warisan itu dibahagi-bahagikan dengan kadar segera. Tapi itulah yang menjadi masalah kepada kita apabila orang Melayu ni, dia takut harta dia tu anak-anak ambil, lepas tu tak jaga dia. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita ni disuruh dalam hukum apabila kita rasa macam dah tak sihat. Macam mana dah ada darah tinggi, darah tinggi, cek 180. Lepas tengah-tengah duk cek 180 asma. Kan? Rasa macam nak mati. Tak mati. Kencing mana cek 21. Tengok duk minum teh tarik naik 21. Tu kan tu pun kita duk simpan kata kita simpan nak buat apa lagi dah. Tunggu masa je. Maka segeralah bagi harta kita tu pada anak-anak supaya mereka dapat manfaat. Mereka muda duduk kat situ. Tambah-tambah anak-anak yang bermanfaat.
Dia tu anak buat duduk kat rumah kita, buat pula kelas pengajian Quran berjumpa dalam rumah tu. Ngajar anak-anak jiran. Allahu Akbar. Bersolat pahala bagi kita. Jadi insya-Allah saya satu dua soalan saya buka, saya silakan sebelum saya tutup. Sila kalau ada. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Kalau nak tanya apa dalam tu kita kena tengok kitab lah, perkiraan dan sebagainya. Isteri harta. Baik, harta sepencarian seorang isteri. Ada isteri kata, apa yang saya nak minta sekarang semenjak dia masuk meminang saya, sampailah dia tu mati, kerja saya basuh pinggan je. Mana ada pernah kerja kilang Motorola? Mana ada memberi bantuan kepada keuangan dalam rumah tangga? Saya tanya dengan akak tu, tak maaf akak ya, agak-agak kalau akak tak masak, apa lagi nak minta darah? Kalau akak tak basuh pinggan, rasa-rasa pinggan tu tinggi menggunung hidup. Seluar dalam dia pun tidak basuh. Stokin pun jumpa sebelah, tinggal sebelah. Ya. Maka perjuangan isteri bukan dikira harta sepencarian itu harta saja, bukan. Tapi harta sepencarian itu adalah sumbangan tenaga, perjuangan isteri. Itu juga dipanggil sebagai harta sepencarian. Maksudnya apa? Harta yang diperolehi bermula daripada akad nikah. Bukan harta yang dibawa daripada bujang, itu bukan. Harta kalau dibawa daripada bujang, itu harta dia. Tak boleh jadi harta pembahagian harta sesama ni, bukan. Jadi tapi dia akan jadi harta faraid. Jadi bila harta isteri berlaku di sana, apabila bermula dengan tarikh dia akan nikah sampai tarikh orang tu mati. Maka yang tu boleh bahagi banyak mana? Boleh minta 50%, 50-50. Jadi isteri atau ibu tidak sesekali akan ditinggalkan dalam agama seandainya dia menuntut hak dia dengan cara itu. Tapi masalahnya, isteri itu pun tak faham ilmu. Masalahnya juga, arwah lelaki itu pun tak mengajar. Itu yang jadi masalah itu. Jadi orang perempuan belajar macam mana Ummu Salamah menjadi orang hebat. Belajar macam mana Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya isteri saya, kuat tanya. Walaupun dia faham juga, kuat tanya, sisi tanya. Bagus tak? Bagus. Memang perangai para sahabat kita. Dia tengok Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, mengapa? Ya Rasulullah, macam ni ke? Dia tanya kita. Kita ustaz dah habis ceramah, buka soalan, tak tanya. Ustaz dah balik, dia buat pula majlis fatwa baru, ustaz sesat. Ada macam tu juga, macam-macam. Okey, baik. Ada soalan lain? Satu ni, silakan. Anak angkat, baik. Anak angkat mau tak mau hukum tidak membenarkan harta faraid atasnya. Walaupun dia tu anak angkat yang bersifat anak susuan saja, dia tak layak menerima harta faraid. Kenapa? Sebab asasnya dia ada mak dengan ayah dia itu. Sama dia hidup atau mati, itu terpulang. Tapi dia ada mak ayah dia yang betul, kita ni hanya bapa angkat atau bapa susuan. Jadi dalam Islam kata, kalau anak angkat, kalau kita nak jaga dia punya keselamatan dia selepas kita meninggal, maka berilah dia hibah ketika hidup. Macam saya kata tadi, bagi siap-siap ketika hidup. Bagi kat adik ni, abah takutlah esok apa-apa jadi. Anak abah ni, anak menantu ni bukan anak menantu yang ada anak. Kan? Jadi abah bagi siap ini. Itu mana tak masalah. Jaga-jaga. Sebab apa? Nanti anak angkat tu rasa terzalimi. Kalau kita tak tinggalkan sesuatu untuk dia, itu pun bahaya. Wallahualam. Habis? Muslimat? Tak ada? Okey. Alhamdulillah. Oh, tak ada. Alhamdulillah. Kita sampai sini dulu. Cuma nak beritahu. Tuan-tuan perempuan, kami sedang buat kutipan wakaf untuk pembinaan ubah suai bangunan untuk pusat tahfiz perempuan yang kami akan start 1 hari bulan 1 2022. Baki pada hari ini
Total dia masih kosong lagi 4,000 saja. 3,000 baru derma lagi. Baru dapat 1,000. So bagi ada 3,000 saja. Pasal-pasal dengan wajah-wajah orang beriman malam ni selesai 3,000. Kan insya-Allah. Anda tahu? Okay. Jadi tambah muslimat. Banyak tu kan dari 40%. Okay, ada 3,000 lagi yang belum cukup. Dan satu lagi nak beritahu, kalau tuan-tuan dan perempuan ada anak lelaki nak daftar masuk, dua anak lelaki akan masuk pada 28 hari bulan sebab masa Syafiq saya tidak 8 tahun. Yang lelaki cuma nak buka air perempuan. Atau ada anak perempuan yang nak berdaftar, sangat diadu-adukan. Siapa yang ada duit, bayar pendaftaran RM200 sekali dalam hidup, bayar bulanan RM300. Siapa yang mampu? Siapa tak mampu, bayar pendaftaran RM200, bayar bulanan mengikut mampu dia. Ustaz, bagi tinggal gaji RM50. Bagi RM50 sudah. Cukup ke? Habis kau tahu pun tak cukup. Tapi boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dan siapa yang tak ada duit tapi nak anak dia belajar, bawa aja. InsyaAllah seluruh dalam pun saya belikan. Saya tak risau langsung bela anak orang. Kenapa? Setiap hamba Allah ada rezeki yang akan Allah salurkan kepada dia. Tak payah risau. Ya, kami tengah cari lagi pelajar dan kita cuba pelajar perempuan kita cuma hadkan 24 dah. 26. Pelajar perempuan kita cari 26 orang. Sekarang mungkin ada 8 ke 10 orang macam tu lah. 8 ke 10 orang macam tu. Jadi kita cari macam tu tempat dia terhad. Pelajar lelaki ada 22 orang dan kita tengah buka sampai 30 orang. Ada 8 orang lagi tempat kosong. InsyaAllah. Ya, yang lain-lain kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Dosa yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Dosa yang dahulu maupun yang sekarang juga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sahabat andai, jiran kaulan kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap ya Allah. Ya Allah, bantu mereka yang berwakaf di malam ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka yang berwakaf di malam ini ya Allah. Jadikan wakaf mereka bukti mereka menghuni syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf mereka penghadang dari api neraka ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.